Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang di Malaysia. Di Madinah masih lagi tengah hari, jam 12 tengah hari. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini dalam pembacaan hadis kitab Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin, Allah kurniakan manfaat, Allah kurniakan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan sesuatu ilmu yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita untuk diamalkan. Ahlan Haifah Najwa, Fatimah Samsuddin, Latifah Abu Hassan, Fatimah Az-Zahra, Ayu Hafiz, Adeline Maira, Habibah Suib, Syahrizu Nur Lailin. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak, betul rindu Mekah dan Madinah. Dan juga terima kasih banyak-banyak Fatimah Samsuddin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-3038, yang mana pada tajuk besar ini Imam Tirmizi membawakan hadis dan riwayat berkenaan tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kita dah selesai kebanyakan riwayat yang membincangkan tentang suratul Fatihah, disusuli dengan surah Ali Imran, dan sekarang ini kita berada pada riwayat-riwayat yang membicarakan berkenaan tentang surah An-Nisa. Kita dah tiba pada riwayat 3038, yang mana riwayat 3038 hingga riwayat yang ke 3042. Kebanyakan riwayat ini menerangkan secara ringkas tentang surah An-Nisa ayat yang ke-36. Yang mana pada ayat yang ke-36 firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini adalah ayat yang ke-36 daripada surah An-Nisa yang menceritakan berkenaan tentang menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka jom kita lihat riwayat-riwayat ini. Jangan menyekutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Maka hadis-hadis ini bermula riwayat 3039. Wabi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani qala hadatsana Khalid bin Al-Harith an Syu'bah qala hadatsana Ubaidullah bin Abi Bakar an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang dosa-dosa besar. Maka antara dosa besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, asyirku billah, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, itu adalah dosa besar. Kemudian Nabi sebut lagi dosa-dosa besar yang lain. Sabda Nabi, wa uququl walidain, menderhakai ibu bapa, maka itu pun termasuk dosa-dosa besar. Kemudian dalam hadis ini yang ketiga, sabda Nabi, wa qatlun nafsi, membunuh nyawa dan orang lain tanpa ada kebenaran, tanpa ada sebab. Dan yang keempat, wa qauluz zur, bercakap bohong, memberi penyaksian bohong, itu pun termasuk daripada dosa-dosa besar. Maka dalam hadis ini selain daripada syirik, Nabi SAW menyebutkan juga dosa-dosa besar yang lain. Dalam ayat yang ke-63 ini, ayat yang ke-36 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang jangan mensyirikkan Allah, jangan menyekutukan Allah, kerana ianya adalah dosa-dosa besar yang perlu dijauhi. Hadis kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih dan telah meriwayatkannya perawi yang bernama Rauh bin Ubadah daripada Syu'bah, lalu dia berkata daripada
Abdullah bin Abu Bakar. Adanya penambahan dari Abdullah bin Abu Bakar. Dan dalam riwayat 3039, nama perawi yang dinukilkan adalah Ubaidullah. Tapi dalam riwayat ini, roh menyebutkan dengan nama Abdullah. Kata Imam Tirmizi, wala yasihu. Mana-mana riwayat yang pada waktu itu menyebut daripada Abdullah bin Abu Bakar, maka pada waktu itu riwayat tersebut tidak sahih. Kerana nama perawi tersebut adalah Ubaidullah bin Abu Bakar. Riwayat yang ke-3040. Masih lagi berkenaan tentang dosa-dosa besar. Mengukuhkan firman Allah surah An-Nisa ayat 36. Janganlah mensyirikkan Allah, janganlah menyekutukan Allah. Riwayat 3040. Ilaihi qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala, daripada Abu Bakrah, yang mana nama penuh sahabat ini adalah Nufai bin Harith radhiyallahu anhum. Daripada Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum, mahukah aku habarkan kepada kamu, bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang paling besar. Apakah yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar jumlahnya banyak. Namun di sini Nabi highlightkan akbarul kabair, dosa besar daripada sekalian dosa-dosa besar yang lain. Maka para sahabat berkata, bahkan wahai utusan Allah, maka sabda Nabi yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Bahkan kalaulah seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertaubat daripada sesuatu dosa selain syirik, ada peluang untuk Allah ampunkan dia. Namun kalaulah seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan syirik, tak bertaubat daripada syirik, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Takkan. Firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, apakah dosa-dosa yang paling besar daripada sekalian dosa yang besar? Sabda Nabi, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, yang kadang-kala dianggap ringan oleh sebahagian orang, sabda Nabi, wa uququl walidain, menderhaka kepada ibu bapa. Itu pun termasuk daripada dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Kemudian kata perawi, wajalasa, ketika mana Nabi sebut tentang menyekutukan Allah dan menderhaka pada ibu bapa, pada waktu wajalasa, waktu wakana muttaqian, pada waktu tu Nabi tengah bersandar. Nabi kata antara dosa besar daripada sekalian dosa besar adalah menyekutukan Allah dan menderhaka pada ibu. Waktu tu Nabi tengah bersandar. Maka tiba-tiba wajalasa, Nabi SAW duduk. Nak menggambarkan perkataan berikut yang Nabi nak terangkan sangat penting. Maka apakah sabda Nabi? Wasyahadatu zur, penyaksian palsu. Ataupun perawi ada ragu-ragu. Qauluz zur adalah ucapan palsu, ucapan bohong. Maka antara dosa paling besar daripada dosa-dosa besar adalah bercakap bohong dan penyaksian palsu. Kemudian kata perawi, famazala Rasulullah yaquluha, dan Nabi ulang-ulang, Nabi sebut qauluz zur ataupun syahadatuz zur, Nabi ulang sehingga para sahabat berkata, hatta kulna, sehingga kami berkata dalam hati kami, laitahu sakata, alangkah baiknya Nabi berhenti. Kesiankan Nabi berterusan cakap ucapan bohong, perkataan bohong, ucapan bohong, perkataan bohong berulang-ulang kali Nabi SAW bercakap, sehingga para sahabat kesiankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW menekankan tentang 3 dosa yang sebenarnya akbarul kabair, dosa yang paling besar daripada sekalian dosa yang lain, syirik, menyekutukan Allah, menderhaka pada ibu bapa, dan yang ketiga adalah penyaksian palsu ataupun bercakap bohong. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib.
riwayat yang ke-3041. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Humaid dan qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Laits bin Sa'd an Hisham bin Sa'd an Muhammad bin Zaid bin Muhajir ibn Kunfuz At-Taimi an Abi Umamah, daripada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, daripada Abdullah bin Unas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaril kabair, sesungguhnya dosa yang paling besar daripada sekalian dosa besar yang lain, yang pertama asyirku billah, sama mensyirik dan menyekutukan Allah. Yang kedua pun sama seperti hadis sebelum ini, wa uququl walidain, menderhaka pada ibu bapa. Dan yang ketiga ada sedikit beza tapi maksudnya lebih kurang sama antara hadis ini dengan sebelumnya, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dalam hadis sebelum ini syahadatuz zur, penyaksian palsu. Maka sumpah palsu, penyaksian palsu adalah dosa paling besar daripada sekalian dosa-dosa besar yang lain. Kemudian sabda Nabi SAW, wa ma halafa halifun billahi yamina sabrin fa adkhala fiha mithla janaha ba'udah illa ju'ilat nuktatan fi qalbihi ila yaumil qiyamah. Sabda baginda Nabi SAW, dan Allah, wa ma halafa, dan tidaklah bersumpah seseorang yang bersumpah. Pada waktu itu tidaklah seseorang itu bersumpah dengan yamina sabrin, dengan sumpah sabar. Apakah maksud sumpah sabar? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada sinhara baris yang keempat. Waqila yaminu sabrin hiya allati yakunu al-halifu fiha muta'ammidan lil kadhib qasidan li idhabi malil muslim. Sabda Nabi, dan tidaklah bersumpah seseorang yang bersumpah itu dengan sumpah yang memang dia sengaja berdusta. Sumpah palsu yang memang dia niat untuk bersumpah palsu daripada awal. Bukan pada waktu tu dia sumpah dia nak cuba nak buat tapi tak mampu tunaikan, tak. Daripada awal niat dia memang pada waktu tu nak bersumpah palsu. Lagi-lagi pada waktu itu tujuannya adalah untuk merampas, mengambil harta dan hak orang lain. Maka sabda Nabi SAW, fa'adkhala fiha, lalu dia telah memasukkan ke dalam sumpahnya misla, seumpama janah ba'udah, sayap nyamuk, illa, dan apa kecuali ju'ilat, dijadikan satu titik hitam pada hatinya sehingga hari kiamat. Maka apakah maksud dia? Maka maksud daripada sabdaan Nabi fa'adkhala fiha, seseorang yang memasukkan pada sumpahnya pembohongan, maka pembohongan itu adalah dosa, dan dosa membawa kesan kepada hati. Bahkan dalam hadis yang lain sabda Nabi, idza aznabal abdu, bila seseorang hamba melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada titik hitam pada hati dia. Maka sama juga, kalaulah seseorang itu masukkan dalam sumpahnya pembohongan, maka akan ada titik hitam pada hatinya yang merosakkan, dan pada waktu itu menjadikan hatinya bermasalah, sakit dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu kadang-kala dia khawatiri benda dosa, dia tak lagi nampak dosa. Benda pahala, dia tidak lagi nampak sebagai pahala. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Hadis, lalu kalaulah seseorang itu berbohong, misla janah ba'udah, walaupun pembohongan dia sangat sedikit, seumpama sayap nyamuk, pembohongan dia sangat sedikit, sangat halus, itu pun akan meninggalkan kesan pada hati. Bagaimana pula orang yang siang malam sentiasa berbohong, maka rosak hati dia, mati hati dia. Al-a'yadzubillah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan Abu Umamah Al-Ansari, beliau adalah Abu Umamah Ibnu Sa'labah. Siapakah nama beliau? Wala na'rifu ismah. Kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahui namanya. Dan sungguh telah meriwayatkan daripada Nabi SAW beberapa hadis. Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat yang ke-3042 masih lagi berkenaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih lagi berkenaan tentang dosa-dosa besar. Tafsiran ayat yang ke 36 daripada surah An-Nisa.
Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Firas an Sya'bi an Abdullah bin Amr daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As daripada Nabi SAW baginda bersabda, al-kabair di antara dosa-dosa besar al-isyraku billah menyekutukan Allah, wa uququl walidain menderhaka pada ibu bapa, au qala ataupun yang ketiga perawi ragu-ragu. Nabi bersabda, al-yaminul ghamus sumpah palsu. Syakka Syu'bah perawi telah mempunyai keraguan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka ini dia dosa-dosa besar. Kalau kita perasan antara dosa-dosa yang berulang-ulang Nabi sebut, menyekutukan Allah, menderhaka pada ibu bapa, penyaksian palsu, bersumpah palsu dan bercakap bohong. Inilah 3 dosa besar yang berulang-ulang kali dibawakan dalam hadis dan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-3043. Riwayat yang ke-3043 berkenaan tentang surah An-Nisa ayat 32. Pada surah An-Nisa pada surah An-Nisa ayat yang ke-32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan kurniaan yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu. Maksudnya, janganlah pada waktu itu yang perempuan berharap jadi lelaki, yang lelaki berharap jadi perempuan. Allah sebut, wala tatamannaw. Perkara seperti itu jangan diharapkan. Kenapa? Firman Allah, lirrijali nasibum mimma iktasabu. Pada waktu itu untuk lelaki, mereka mempunyai bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Wanita pun ada kelebihan yang tersendiri yang pada waktu itu wanita boleh dapat dan boleh perolehi. Maka Allah pada waktu itu tegur, jangan ada yang perempuan berharap nak menjadi lelaki. Jangan ada lelaki yang berharap menjadi perempuan. Masing-masing pada waktu itu akan diberikan berdasarkan perbuatan dan amalan dia. Mimma iktasabu. Maka jom kita lihat apakah kisah yang ada pada hadis yang ke-3043 ini. Wa bi ilai qala sana Ibnu Abi Umar qala sana Sufyan an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Salamah daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala sesungguhnya beliau berkata, yaghzur rijal, maka ada sebahagian wanita Ummu Salamah berkata kepada Nabi, yaghzur rijal, wahai Rasulullah, orang lelaki boleh keluar berperang. Wala taghzun nisa, wanita pula tak boleh keluar berperang, kena duduk di Madinah, kena duduk di rumah. Wa innama lana nisful miras, dan yang kedua, kami pula dapat separuh daripada miras. Setiap bahagian wanita maka dikalikan kepada 2 dan diberikan kepada lelaki. Maka lelaki dapat double daripada wanita, wahai Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat 32 surah An-Nisa, wala tatamannaw, dan janganlah sesekali kamu terlalu mengharapkan pada waktu itu ma faddalallah, sebahagian kurniaan yang Allah lebihkan dengannya kepada sebahagian orang lain berbanding sebahagian orang lain. Ada orang Allah jadikan laki, ada orang Allah jadikan perempuan. Ada orang dijadikan lelaki. Ahlan-ahlan Kak Nur Mama, terima kasih banyak-banyak, moga Allah permudahkan. Maka jangan yang lelaki berharap nak menjadi perempuan. Jangan perempuan berharap nak menjadi lelaki. Allah jadikan setiap satu kejadian mempunyai hikmah yang tersendiri. Maka sebab itu turunnya ayat 32 daripada surah An-Nisa. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wa anzala fiha, dan turun juga berkenaan tentang kelebihan perempuan. Firman Allah, innal muslimina wal muslimat, sehingga habis ayat, iaitu suratul Ahzab ayat 35, yang mana Allah sebutkan bersebelahan, muslim lelaki, muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman lelaki dan perempuan. Maka turun juga berkenaan tentang kata-kata Ummu Salamah ini, suratul Ahzab ayat yang ke-35. Lalu hadis ini adalah hadis riwayat Ummu Salamah. Okey, maka berkata perawi, apakah pengorbanan yang Ummu Salamah lakukan untuk agama? Yang mana dahsyat pengorbanan Ummu Salamah.
Maka Ummu Salamah ini adalah wanita yang mula-mula tinggalkan Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Jauh sebelum sahabat-sahabat yang lain. Beliau adalah orang yang pertama pada waktu itu meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bersama dengan suami dan anak mereka yang masih kecil bertiga. Sampai di sempadan Mekah, orang Quraisy pisahkan. Orang Quraisy uji pada waktu itu suami dan Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah dan anaknya tak dibenarkan pergi. Suami sahaja dibenarkan pergi ke Madinah. Dan suami diteruskan perjalanan pada waktu itu untuk menyelamatkan agama. Dan isterinya terpisah. Ketika mana isterinya berada di Mekah, orang Quraisy uji lagi dengan orang Quraisy pada waktu itu pisahkan antara dia dengan anak dia masih kecil. Maka setiap hari dia menangis untuk tempoh beberapa bulan. Sehingga akhirnya orang Quraisy menjadi kesian dan mereka pulangkan anak kepada Ummu Salamah dan izinkan dia untuk berhijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah Ummu Salamah seorang diri berjalan kaki menuju ke Madinah sebab suami dia pada waktu itu dah berada di Madinah. Datanglah seorang yang tak beriman, pada waktu itu belum beriman, Uthman bin Abi Talhah. Dia dengan beradab membawa Ummu Salamah sampailah ke Quba. Maka ini adalah pengorbanan Ummu Salamah. Maka bila Ummu Salamah tanya kepada Nabi, turunnya beberapa ayat yang mengiktiraf akan pengorbanan para wanita. Terutamanya surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 tadi. Maka berkata perawi, dan adalah Ummu Salamah awwalu za'inatin, wanita yang mula-mula qadimatil Madinah, tiba di Madinah muhajiratan sebagai seorang yang berhijrah. Hadis ini adalah hadis yang mursal dan sebahagian mereka meriwayatkan daripada Ibnu Abi Najih daripada Mujahid secara mursal bahawa Ummu Salamah telah menyebutkan riwayat tersebut. Riwayat yang ke-3044. Riwayat yang ke-3044. Maka riwayat 3044 ini berkenaan tentang surah Ali Imran ayat 195. Walaupun kita dah baca surah Ali Imran, tetapi ini kaitan dia dengan perjalanan meninggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk berhijrah yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka apakah riwayat dia? 3044. Wa bi ilai qala sana Ibnu Abi Umar qala sana Sufyan an Amr ibn Dinar an rajulin min waladi Ummu Salamah an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la asma'ullah dzakaran nisa. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, aku tak dengar pun Al-Quran menyebut tentang wanita. Asyik-asyik perkataan ar-rijal, lelaki dan sebagainya, tidak ada menyebut tentang wanita. Maka Allah menurunkan ayat yang ke-195 daripada surah An-Nisa, firman Allah, daripada surah Ali Imran, firman Allah, anni la udhi'u, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan firman Allah. Amal perbuatan, amilin minkum, orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu. Min zakarin, sama ada orang yang berhijrah itu adalah orang yang lelaki, au unsa, ataupun orang yang perempuan. Kenapa? Ba'dukum min ba', sebahagian kamu pada waktu itu adalah daripada sebahagian yang lain. Maka ayat ini turun berkenaan tentang wanita, min zakarin au unsa, apabila ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-3045. Riwayat yang ke-3045. Maka hadis ini terkenal berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mana mendengar bacaan ayatul Quran daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ayat hadis 3045 berkenaan tentang surah An-Nisa ayat 41. Wa bi ilai qala dasana Hannad dan qala dasana Abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim an Alqamah, daripada Alqamah beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah berkata, amarani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan daku an aqra'a, untuk membaca Al-Quran kepada baginda, dan pada waktu itu baginda sedang berada di atas mimbar. Nabi berada di atas mimbar, Nabi suruh pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran. Faqara'tu alaihi min surah An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun bacakan kepada Nabi surah An-Nisa, sehinggalah aku tiba kepada ayat 41 daripada surah An-Nisa, yang mana firman Allah yang berbunyi,
fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimanakah apabila daripada setiap umat bisyahidin, dengan saksi, iaitu Nabi SAW. Nabi akan menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu dan juga umat Nabi. Waji'na bika, dan kami akan datangkan kamu wahai Muhammad, ala haula'i syahida, ke atas semua mereka ini sebagai seorang saksi. Nabi akan menjadi saksi untuk setiap perbuatan umat baginda. Sedang dibaca ayat 41 menceritakan yang Nabi kena jadi saksi untuk umat baginda. Ramazani Rasulullah, Nabi telah mengisyaratkan kepadaku dengan tangan baginda. Fanazartu ilaih, maka aku pun melihat kepada Nabi dalam keadaan wa'ainahu tadma'an. Nabi SAW mengalirkan air mata. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh Abul Ahwas daripada Amash, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Wa innama huwa, dan beliau adalah Ibrahim bin Abidah daripada Abdullah rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung nanti jam 8 malam dalam pembacaan hadis berikutnya insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.